Okey, so hari ni kita akan lihat tajuk perbandingan sel kimia dan juga sel elektrolisis. Okey, so kita nak tengok kriteria kejayaan. Okey, kamu dikatakan berjaya sekiranya di akhir pembelajaran hari ni kamu dapat menyatakan satu daripada tiga. Okey, menyatakan satu daripada tiga perbezaan antara sel kimia dan sel elektrolisis. Kejap ya. Oh, saya punya pen bateri habis pula. Alamak, cikgu tak boleh nak conteng-conteng lah ni. Sekejap ya. Okey, menyatakan satu daripada tiga perbezaan antara sel kimia dan sel elektrolisis. Yang kedua, kamu boleh menyatakan dua daripada empat persamaan antara sel kimia dan sel elektrolisis. Okey, so kalau kita lihat dekat sini, gambar rajah ni lebih kurang sama sahaja macam buku teks kamu. Cuma bezanya yang ini adalah sel kimia, sebelah kiri cikgu, sebelah kanan adalah sel elektrolisis. Okey, apa bezanya tu? Okey, yang pertama kita lihat dahulu dari segi, perbezaan yang pertama kita lihat dari segi pasangan logam. Okey, so kita tengok dulu pasangan logam. Okey, ni pasangan logam zinc dan pasangan logam kuprum. Okey, so kita katakan pasangan logam dia adalah tidak sama. Untuk sel untuk sel kimia. Okey, untuk sel kimia kalau kita lihat perbezaan yang pertama adalah pasangan logam. Okey, cikgu ataskan sikit. Okey, yang pertama kita katakan pasangan logam dia adalah berbeza. Pasangan logam mesti berbeza. Kenapa berbeza? Okey, kerana kalau pasangan logam yang sama kita guna, dia punya nilai E0 dia adalah sama. Betul tak? Kalau dia guna kuprum dengan kuprum, nilai E0, nilai elektrod keupayaan piawai dia sama. Jadi, macam mana dia nak mengalirkan arus elektrik? Elektron tak boleh mengalir. Sebab apa? Sebab dia punya anode dengan katot tu tak ada beza. So proses penurunan dan pengoksidaan tu tidak berlaku. Jadi syarat yang pertama atau perbezaan yang pertama kita katakan pasangan logam berbeza pada sel kimia. Okey, pada sel elektrolisis kalau kita lihat pasangan logam dia sama ke tak? Yang ini kedua-duanya dia menggunakan kuprum. Kedua-dua dia menggunakan kuprum. Jadi kita kata jadi kita kata perbezaan yang pertama kalau sel kimia dia menggunakan pasangan logam yang berbeza, tetapi kalau sel elektrolisis dia menggunakan pasangan logam yang sama jenis. Itu perbezaan yang pertama. Okey, perbezaan yang kedua, kita lihat pula perbezaan yang kedua dari segi perubahan tenaga. Okey, dari segi perubahan tenaga, kita tengok sel kimia, dia ada voltmeter. Dia ada tak sel kering? Ada sel kering tak dekat sel kimia? Tak ada. Dia tak ada sel kering. Maknanya dia tidak menggunakan sumber tenaga elektrik. Sel kimia dia tidak menggunakan sumber tenaga elektrik. Jadi sel kimia ni dia menghasilkan tenaga
elektrik. Dia menghasilkan tenaga elektrik tu daripada mana? Dia menghasilkan tenaga elektrik tu daripada tenaga kimia. Jadi perubahan tenaga yang berlaku adalah tenaga kimia berubah menjadi tenaga elektrik. Itu adalah perubahan yang perbezaan yang kedua. Manakala bagi sel elektrolisis, kita nampak tak dia ada terminal bateri, sel kering. Itu bermakna itu adalah sel elektrolisis. Okey, jadi perbezaan yang kedua dari segi perubahan tenaga, sel elektrolisis dia melibatkan perubahan tenaga dari tenaga elektrik. Maknanya dia menggunakan sumber tenaga elektrik daripada sel kering dan dia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Itu perbezaan yang kedua. Okey, perbezaan yang ketiga. Tadi saya kata dia punya ada 3 perbezaan kan? Yang asas dia ada 3. So kamu boleh nyatakan satu pun dah okey. Okey, yang ketiga adalah dari segi anode dan kathod. Dari segi anode dan kathod. Okey, kalau kita lihat dekat sel kimia, sel kimia terminal negatif adalah anode. Ingat kalau dalam sel kimia logam yang mempunyai nilai E0 lebih negatif, dia akan bertindak sebagai terminal negatif. E0 yang lebih negatif. Dia akan bertindak sebagai anode. So, elektron akan mengalir dari sini. Inilah elektron akan mengalir dari anode ke kathod, iaitu dari terminal negatif ke terminal positif. So, yang ketiga perbezaan kita kata anode disambung pada terminal negatif. Ataupun kita kata terminal negatif adalah anode. Terminal negatif adalah anode, manakala terminal positif adalah kathod. Iaitu kalau kita tengok logam mana yang anode, logam mana yang bertindak sebagai anode dan kathod, dia bergantung kepada nilai elektrod, nilai keupayaan elektrod piawai, iaitu nilai E0. Manakala dalam sel elektrolisis kita katakan anode ni dia bersambung pada terminal positif bateri. Betul tak? Anode ni dia bersambung kepada terminal positif bateri. So kita kata anode adalah terminal positif bateri ataupun sel kering. Manakala kathod dia bersambung dengan terminal negatif bateri. Okey, itu ada 3 perbezaan. So, kamu kena ingat perbezaan ini, iaitu yang pertama dari segi jenis pasangan logam. Okey, jenis pasangan logam. Yang kedua dari segi perubahan tenaga. Dan yang ketiga dari segi terminal negatif. Terminal dia. Kalau sel kimia, anode terminal negatif. Kalau sel elektrolisis, anode adalah terminal positif bateri. Okey. So, apakah persamaan dia? Tadi kita tengok perbezaan. Okey, kalau kamu lihat sekejap ya, cikgu tambah lagi satu perbezaan. Kalau kamu lihat buku teks, kalau kamu lihat buku teks dari segi warna biru. Keamatan warna biru. Sebab apa kita ambil kira warna biru? Sebab dalam contoh ni dia menggunakan larutan kuprum 2 sulfat. Larutan kuprum 2 sulfat ni adalah berwarna biru. Jadi kalau kita lihat dekat sel elektrolisis ni,
Sel elektrolisis ni warna biru larutan kuprum 2 sulfat. Okey, warna biru larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Okey, dengar ya cikgu terang. Dekat sel elektrolisis, warna biru kuprum 2 sulfat tidak berubah kerana okey. Alright, so kita tengok dekat sini, cikgu padam sikit. Okey, so dekat anode, nampak tak? Kita belajar sel elektrolisis kalau dia menggunakan logam reaktif iaitu kuprum. So di anode, kuprum yang akan mendermakan elektron, betul? So kuprum akan mendermakan elektron menghasilkan ion kuprum. Betul tak? Ingat lagi tak? Betul, ingat. Ingat kan? Okey, manakala di katod, so kuprum dia akan menipis. Dekat anode ni kuprum ni lama-lama dia akan menipis, elektrod kuprum ni. Okey, manakala ion ataupun elektron yang didermakan oleh kepingan kuprum ni akan diterima di katod, iaitu dekat katod yang menerima elektron tadi adalah ion kuprum ni, ion kuprum dalam ni. So ion kuprum ini, kenapa ion kuprum? Sebab nilai inot ion kuprum lebih positif berbanding H+, betul? Okey, so ion kuprum dia akan terima elektron tadi membentuk logam kuprum. So dekat sini akan ada pepejal perang yang terenap. Dekat sini, ni pepejal perang yang terenap di katod. Kat sinilah. Okey, so disebabkan itu, kalau kamu nampak yang tadi ion kuprum tu akan bertambah dalam elektrolit ni. Tapi bila sampai dekat katod, ion kuprum tu akan melakukan tindak balas penurunan dan mana dia akan terima elektron dan dia membentuk logam kuprum. So, kandungan ion kuprum dalam elektrolit ni tidak berubah. Okey, cikgu ulang. Kandungan ataupun kepekatan ion kuprum di dalam elektrolit kuprum 2 sulfat ni tidak berubah. Disebabkan ion kuprum tu tidak berubah, jadi warna biru kuprum 2 sulfat tu tidak akan berubah. Dia tetap je warna biru yang sama. Faham kan? Okey, manakala kalau kita lihat dekat sel kimia, dekat sel kimia pula. Okey, sel kimia ni dia punya warna biru dia akan menjadi semakin pudar. Dia menjadi semakin pudar. Kenapa semakin pudar? Okey, kerana, cikgu ulang, kerana kalau kita lihat dekat sini, zinc akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Zinc akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Jadi proses ataupun persamaan setengah zinc adalah zinc, dia akan derma elektron, dia akan hasilkan ion zinc. Betul? Dekat anode. Okey, dekat katod, ini zinc. Dekat katod, kuprum. Okey, katod tu adalah kepingan logam kuprum. Jadi, dekat katod yang berlaku, proses yang berlaku adalah proses penurunan di mana ion kuprum, ion kuprum yang daripada kuprum 2 sulfat ni. Ion kuprum ni dia akan menerima elektron yang didermakan oleh anode tadi membentuk logam kuprum. Jadi semua ion kuprum ni akan melakukan tindak balas penurunan dan membentuk atom kuprum. Pepejal perang lah yang akan terbentuk. So kalau kita lihat kepekatan ion kuprum ni dia akan semakin berkurang sebab ion kuprum ni dah ditukarkan menjadi kepingan kuprum. Jadi apabila kandungan ataupun kepekatan ion kuprum ni berkurang dalam larutan kuprum 2 sulfat, makanya warna larutan biru tadi tu akan menjadi semakin pudar. Sebab warna biru tu adalah disebabkan oleh ion kuprum 2 positif. Faham tak sekarang? Boleh faham tak? Ke saya tengah bercakap seorang-seorang?
Laju Saya sangat kurang ke? faham cikgu sebab penerangan dia terlalu panjang bagi saya. Oh, okey. Yang bahagian mana Iman tak faham? Dekat sel kimia Sel kimia. Yang warna biru tu ke yang perbezaan? yang warna biru tu. Warna biru. Okey, tak apa. Cikgu terang lagi sekali So, kalau tak faham, baik kamu cakap. Sebab nanti dalam soalan, dia akan tanya kenapa warna biru tu semakin pudar. Yang sel elektrolisis tadi faham tak? Yang tu okey. 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 Kalau kita lihat, cikgu ulang lagi sekali tau. Okey. So, warna larutan biru, warna biru dia akan menjadi pudar. Okey, warna biru larutan kupron 2 sulfat di sel kimia akan menjadi semakin pudar. Cikgu padam yang bawah ni boleh? Kamu dah screenshot Boleh. Yang penting kamu faham. Okey, saya padam. Okey. Kenapa warna biru larutan kupron 2 sulfat ni semakin pudar dalam sel kimia? Okey, kita lihat proses yang berlaku di anod dan di katot. Okey, dalam sel kimia, dalam sel kimia dia berbeza So, sel kimia terminal negatif adalah zinc. Sebab apa kita pilih zinc? Sebab zinc mempunyai nilai E naught zinc lebih negatif. So dia akan bertindak sebagai terminal negatif, iaitu di mana dia akan menjalani proses pengoksidaan. So di anode kita lihat zinc dia akan mengalami proses pengoksidaan, jadi dia akan mendermakan elektron membentuk ion zinc 2+. Jadi faham tak? Faham. Okey. Dan yang kedua, kita lihat pula di katot kejap ya. Okey. Di katot, so dekat katot ni kepingan kuprum, tetapi dekat katot yang akan menerima elektron tadi adalah ion kuprum. Kenapa ion kuprum? Kamu jangan lupa dekat larutan kuprum 2 sulfat ada ion kuprum Cu2+. Okey. So ion kuprum dia akan menerima elektron tadi yang didermakan oleh anod membentuk atom kuprum. Jadi ion kuprum yang dalam larutan kuprum 2 sulfat ni semua dah bertukar menjadi atom. Ni atom kuprum ni. Atom kuprum tu adalah pepejal kuprum lah. So nanti dekat katot, kuprum ni akan semakin menebal ataupun kita kata pepejal perang akan terbentuk. Ni cikgu lukis warna biru, sepatutnya warna perang. Pepejal perang akan terbentuk di kuprum. Iaitu sebab apa pepejal perang tu terbentuk? Sebab ion kuprum dalam larutan kuprum 2 sulfat tu telah diturunkan menjadi atom kuprum. Jadi, ada tak penambahan ion kuprum? Dekat anod tadi tak ada pun ion kuprum terbentuk. Yang terbentuk adalah ion zinc. Yang mana kepingan zinc dekat anod ni akan menipis. Sebab apa dia menipis? Sebab zinc ni telah dioksidakan menjadi ion zinc. So dia tak bagi kesan pun pada warna biru larutan kuprum 2 sulfat. Tapi ion kuprum ni dia telah ditukarkan menjadi logam kuprum. Jadi apabila kepekatan ion kuprum tu semakin berkurang, itu yang menyebabkan warna biru elektrolit tadi tu menjadi semakin pudar. Okey, boleh faham tak Iman? Boleh. Boleh. Kalau ada yang tak faham, bagi tahu cikgu tahu. Ada lagi tak yang tak faham? Dania? Faham. Faham Elisa? Elisa faham tak? Faham. Faham. Ismahani? Faham. Faham. Haizil? Ya, faham. Ha? Ya, boleh.
Boleh. Cikgu tak apa-apa nak dengar. Macam perlahan je suara kamu. Hazamul? Ya, cikgu. Hazamul okey? Saya baru masuk. Baru masuk. Boleh Hazamul boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Setakat ni okey tak? Boleh ikut tak? Yang baru masuk ni, cikgu terang menggunakan buku teks muka surat 43. Fahana? Fahana boleh ikut cikgu? Ha? Boleh. Boleh. Okey. Okay, so, alright. So, itu dari cikgu terang dari segi perbezaan. Okay, persamaan dia pula sekarang. Perbezaan. Persamaan dia. Sekarang saya nak terang dari segi persamaan. Okay, kalau kamu tengok persamaan yang pertama, kedua-dua elektrod dicelup di dalam elektrolit. Cikgu padam balik yang ni. Okay, kalau kita lihat. Okey, kalau awak tengok kedua-dua elektrod tu dicelup di dalam elektrolit. Okey, persamaan yang kedua, tindak balas pengoksidaan mesti berlaku di anod. Ingat, apa-apa pun anod mesti tindak balas pengoksidaan. Kalau katod, tindak balas penurunan. Okey. Yang keempat, persamaan yang keempat, elektron, elektron dia mesti mengalir dari anod ke katod. Dia mesti mengalir dari anod ke katod. Tak kisahlah sel elektrolisis ke, sel kimia ke, dia mesti mengalir daripada anod ke katod. Dan elektron mesti mengalir dalam ataupun melalui wire penyambung ni. Itu persamaan dia. Okay, alright. Sekarang kita lihat latihan muka surat modul kamu. Okay, buka modul. Okay, modul muka surat 64. Buka muka surat 64. Okay, buka muka surat 64. Okay, cuba jawab latihan muka surat 64. Jawab sekarang, cikgu tunggu. Okay, jawab sekarang
Okey. Oh, saya off mic rupanya. Okey, sekarang boleh dengar suara saya? Boleh, boleh. 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 Okey, cikgu duk cakap-cakap tadi rupanya saya tak on mic. Okay, so macam mana kamu, okay, first thing kalau kamu tengok sel X dengan Y, okay, so X dengan Y, lebih kurang macam ni rajah dia. So macam mana kamu nak identify yang mana satu sel elektrolisis atau sel kimia? Apa yang kamu akan lihat? Kamu akan tengok apa? Hazam, Alice. Okay, Alice akan tengok apa, Alice? Circling. Ya, betul. Kamu perlu tengok sel kering. Okey. Yang pertama kamu perlu tengok sel kering. So kalau wayar penyambung tu ada sel kering, bermakna itu adalah sel elektrolisis. Jadi dalam soalan kita X dan Y, yang mana satu elektrolisis? X. Okey, X. Manakala sel Y tu adalah sel kimia. Yang ni cikgu tak ada gambar rajah sebab buku ni dia tak ada diagram. Okey, cikgu punya jawapan tu dia tak ada diagram. So kita rujuk-rujuk lah ya. Okey. So kalau kita tengok dekat sel elektrolisis ataupun sel X, okey. So P tu adalah anode. Okey, elektrod P tu adalah anode. Manakala Q adalah cathode. Okay, P tu adalah anode, Q adalah cathode. Okay, so dekat situ dia menggunakan pasangan logam yang sama jenis iaitu kedua-duanya adalah kuprum. Okay, manakala sel kimia iaitu sel Y, okay, anode dia adalah zinc. Manakala cathode dia adalah kuprum. Okay, anode adalah zinc, cathode adalah kuprum. Okey, kenapa anode adalah zinc, cathode adalah kuprum? Kita tengok kenapa? dalam siri inode dia. Kita tengok dalam siri inode dia. Kenapa kita katakan zinc bertindak sebagai anode atau terminal negatif? Dia bertindak sebagai terminal negatif. Awak tak payah nak hafal dulu, awak hafal terminal negatif je. Okey, dia bertindak sebagai terminal negatif sebab inode zinc lebih negatif daripada inode Cu dalam siri inode. Okay. So tindak balas pengoksidaan. Okay, tindak balas pengoksidaan yang berlaku kalau kita lihat dekat sel elektrolisis, kuprum yang akan menipis. Kenapa kuprum yang menipis? Sebab dia menggunakan elektrod kuprum kan. So elektrod kuprum itulah yang akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Jadi kuprum dia akan derma elektron membentuk ion kuprum. Okey, manakala dekat sel kimia, disebabkan zinc itu bertindak sebagai anode, jadi zinc yang akan menipis. Sebab apa zinc menipis? Sebab zinc yang akan derma elektron. Dia membentuk ion zinc. Boleh? Okey. Dekat cathode, iaitu tindak balas penurunan yang berlaku di cathode, kalau kita lihat pepejal perang terbentuk. Pepejal perang tu apa? Logam kuprum. Logam kuprum. Sebab ion kuprum dia akan terima elektron yang diderma oleh anode tadi menjadi logam kuprum. Okey, kalau kita tengok dekat sel kimia pun pepejal perang terbentuk. Kenapa? Sebab dekat cathode, okey, dekat cathode kuprum. Kita kena tengok kenapa kita ambil ion kuprum? Sebab ion kuprum adalah ejen pengoksidaan yang lebih baik. Ni kamu kena rujuk balik modul. Modul kita dah bincang tentang sel kimia ni dekat muka surat berapa ya? Sekejap cikgu rujuk balik. Sel kimia muka surat. Kita dah bincang.
Muka surat 37. Yang tak berapa nak ingat dah sel kimia tu, tengok balik muka surat 37, 38, 39. Kita dah bincang dah macam mana nak pilih terminal positif, macam mana nak pilih terminal negatif. Itu semua kamu kena tengok balik sebab ada dalam soalan PS2 nanti. Saya dan Cikgu Nurul masukkan. Nak kira nilai voltan pun cikgu ada bagi soalan dalam tu. So tengok balik apa formula kita semua. Okey. So, dekat sini kenapa pepejah perang? Sebab ion kuprum yang akan melakukan tindak balas penurunan, dia akan terima elektron yang didermakan oleh zinc dan membentuk logam kuprum. Okey. So, sekarang cikgu nak kamu buat soalan 53. Cuba jawab soalan 53 sekarang. Cikgu akan tanya secara rawak sorang-sorang. Okey, sementara tu cikgu nak minta kamu tolong saya nak kamu tolong isi ni kehadiran hari ni kan. Sekejap ya. Kat mana saya letak yang ya, okey. Saya letak dekat ruangan chat Okey, so itu adalah kehadiran kamu hari ni. Okey, link kehadiran kelas. Yang ni direkodkan oleh sekolah. So, kamu tolong tanda kehadiran kat situ. Okey. Ada sesiapa yang nak tanya soalan ke? Boleh jawab tak?
Cikgu yang formula yang C tu bagi nama dia terus kan? Mana C? Ah, Ya, tulis dalam, bukan jangan tulis nama tau. Tulis dalam bentuk tulis formula. dalam ya okey. Ha. Sebab dia garis tu formula. Kalau ada soalan tanya. Kalau yang tak boleh, internet dia tak berapa nak okey, boleh PM cikgu. Cikgu baca WhatsApp juga. Kot ada yang internet tak berapa nak okey kan untuk Google Meet ni. Sekejap lagi cikgu akan tanya kamu, cikgu akan tanya sorang-sorang lah. Apa jawapan dia. Sebab tu cikgu kosongkan ruangan ni. Cikgu, Ya. kriteria kejayaan tu apa? Fahana tak jelas. Apa Fahana? Kriteria kejayaan tu apa? Nak letak apa? Oh, okey. Ni kriteria kejayaan. Okey, kamu tengah nak isi borang ke sekarang? Kalau kamu tengah nak isi borang, saya bacakan supaya senang kamu nak isi. Kalau yang guna laptop tu mungkin tak ada masalah. Yang guna handphone tu susah kamu nak tengok-tengok. Okey, itu Alice dah copy paste, iaitu menyatakan 1 daripada 3 perbezaan antara sel kimia dan sel elektrolisis. Yang kedua, menyatakan 2 daripada 4 persamaan. Ni data ni. Okey, itu kriteria kejayaan dia. Thank you, Alice. Cikgu beri masa kejap nak isi borang. Nanti kita Boleh, bincang. boleh. Alright. Isi dulu. Bagi masa, cikgu bagi masa. Tak apa, kita sampai 9.20 sebab kita ikut jadual bulan bukan puasa Hari ni kelas kita 8.10 hingga 9.20. So tak apa, kita ambil masa macam tu. Okay, ada yang Anis soalan D2 tak faham. Okay, ada PM cikgu. Cikgu tak sebut nama lah. Siapa yang PM cikgu ni, soalan D2. D2 dia tak faham. Okay, mana soalan D2 kita? Okay, D2 dia suruh tulis persamaan setengah yang berlaku di elektrod Y. Elektrod Q. Q maknanya yang inilah kan? Okay. So Q ni first kali kamu kena tentukan sel X ni sel kimia atau sel elektrolisis. Cikgu bagi clue je. Cikgu tak bagi jawapan Cikgu bagi clue untuk yang bertanya. Okay. Kemudian kamu kena tentukan Q tu anode ke cathode. Okay. Anode ke cathode. Kalau dia adalah anode, so disebabkan dia guna kuprum kan. So kuprum tu yang akan melakukan pengoksidaan kalau dia anode. Tapi kalau dia cathode, so kamu kena tengok cat ion yang akan menerima elektron. So cat ion mana? Cat ion mana kamu kena tengoklah dalam larutan kuprum 2 sulfat ni ada 4 jenis. Okay, ada 4 jenis ion. So dia nak suruh tulis persamaan setengah yang macam cikgu tulis tadi ni. Sama ada ini ke, dia terima elektron ke, derma elektron ke. So kamu kena tentukan dulu. Yang bertanya soalan tu cikgu harap dapat faham lah dia punya cara-cara nak menjawab. Kalau tak dapat juga tak apa. Jadi masa sesi perbincangan awak boleh tanya lagi sekali. Cikgu akan terang lagi sekali ya. Sebab kalau saya terang sekarang saya dah menjawab semua soalan yang daripada atas-atas tu. Okay? Apa? Buatlah latihan PJK tu. Mana buku teks?
Okey, tak apa. Kalau kamu tak pasti jawapan kamu betul ke tak, it's okay. Jangan risau. Yang penting kamu cuba. Dan kalau jawapan kamu salah, kamu tanyalah cikgu kejap lagi. Cikgu, kenapa jawapan saya salah? Okey, jangan takut untuk salah. Cikgu dah. Okey, semua orang dah jawab ke? Alif Nazmi baru masuk. Boleh follow tak? Amira Zafira, okey. Boleh join. Boleh cikgu. Boleh, okey. Kalau ada soalan tanya Okay, sekejap. Kita bagi masa dekat kawan-kawan kamu. Kejap, ibu ada kelas. Habis kelas saya bertemu kerja kamu. Okey, Syarun, ada kontak Syarun tak? Syarun, Nafis tak ada dalam kelas. Yang budak lelaki sebelum kelas tadi saya dah call cikgu. Yang tak angkat tu maybe tidur. Razi, awak call. Saya dah call semua budak lelaki. Asfa, dapat tak? Asfa dia cakap dia masalah data. Okey, Fatin, ada tak siapa-siapa call Fatin? Tak ada. Anas, Tak angkat. Nafis, Tak angkat juga. Syarun, Tak tahu. Yang perempuan saya tak tahu. Razi, Tak angkat. tak angkat. Okey, tak angkat tu cikgu rasa dia masih lagi di buai mimpi indah lah kan. Tak apalah. Okey. Alright. So, kita bincang. Okey, kita bincang. Ada lagi 20 minit. Okey. So, kita lihat soalan yang pertama. Okey. So, first kali kita analyse dulu. Okey, kita analyse dulu gambar rajah ni. Okey, kita analyse gambar rajah ni. Kita lihat ada dua jenis sel Q dan sel X dan juga ya Allah kenapa tak boleh ni. Okey, sel X dan juga sel Y. Okey, so kita tengok sel X ni first kali kamu tengok yang mana ada bateri macam Alice cakap tadi. So yang ada bateri adalah sel X. Jadi sel X ni tulis dulu, sel X ni adalah sel elektrolisis. Okay. Sel Y dia ada voltmeter. Jadi sel Y adalah sel kimia. Okey. So bila kita dah tahu yang mana satu elektrolisis, yang mana satu kimia, kita tentukan teruslah yang mana satu anode, yang mana satu katot. Okay, so dekat sel elektrolisis dia menggunakan elektrod kuprum. Okay, dia menggunakan elektrod kuprum. Manakala dekat sel kimia dia menggunakan elektrod kuprum dan elektrod magnesium. Tengoklah siap-siap. Ataupun kalau dari segi awak dah hafal kan siri kereaktifan logam. So kalau kita tengok siri kereaktifan logam pun kita dah tahu yang mana lebih reaktif. Siri kereaktifan logam kamu dah belajar masa kamu tingkatan 3 sebenarnya. Okey. So yang mana satu anode, yang mana satu katot pada sel X? Mana satu anode? P adalah anode dan Q adalah katot. Okey. Sama juga sel kimia. Yang mana satu anode, yang mana satu katot? Magnesium anode. Magnesium anode, R adalah katot. Okey, macam mana Alia tentukan anode dengan katot? Kita tengok nilai E0. Kita tengok nilai E0. Magnesium dengan E0
kuprum. Yang mana lebih negatif atau kurang positif, dia akan bertindak sebagai terminal negatif iaitu anode. Okey, barulah kita jawab soalan. Okay. So bila kita jawab soalan, nyatakan maksud cation. Okay, so apakah maksud cation? Siapa nak jawab tu tolong angkat tangan. Okey, Iman. Iman dulu angkat tangan. Ion bercas positif. Ion yang bercas positif. Betul. Okey, betul Iman. Ion yang bercas positif. Tanda right terus dekat buku kamu. Saya ni tak tahulah bila masa saya sempat nak kumpul semula dan semak buku kamu. Kali tu saya sibuk menanda kan. Okey, ion. Awak terus semak tanda right je dekat buku kamu tu. Ion yang bercas positif. Okey. Manakala nampak soalan B secara automatik kita dah jawab. Soalan B kita dah jawab iaitu sel X adalah sel elektrolisis. Ni cikgu jawab lah sebab cikgu dah tulis kat atas kan. So untuk yang baru masuk, perbezaan yang pertama kamu lihat dahulu ada tak sel kering. Kalau ada sel kering itu adalah sel elektrolisis. Yang kedua kamu lihat pasangan logam. Kalau pasangan logam dia sama ada logam-logam, karbon-karbon, dia mesti sel elektrolisis. Kalau pasangan logam dia berbeza, dia mesti sel kimia. So ini adalah sel kimia. Okey. Okey, C. Okey, soalan C dia suruh tulis formula. Okey, bagi semua ion yang hadir dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey, siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, Alia. Cikgu, saya cuba tahu yang ni yang dia ada 4 ion tu kan? Ya, kalau larutan mesti ada 4 ion. Okay. Kuprum Cu2+, Okey, Cu2+, H+, H+, SO4 2-, okey. dengan OH-. Okey, good. Okey, betul. 1 markah. Okey, so berdasarkan soalan D berdasarkan sel X. So sel X ni adalah sel elektrolisis. Okey, apakah yang berlaku kepada keamatan warna biru? Ni soalan yang kita tengah bincang masa awal-awal kelas tadi kan. Apa yang berlaku pada keamatan warna biru larutan kuprum 2 sulfat? Dia nak tahu pudar, semakin pudar ke atas sikit cikgu tak perasan Okey, dia nak tahu sama ada warna biru tu semakin pudar, semakin terang atau tidak berubah. So apakah jawapannya? Tidak berubah. Ya, tidak berubah. Dia tak tanya pun kenapa kan, so tak payah nak terang. Kalau dia kata jelaskan, baru kamu kena jelaskan. Okey, tidak berubah. Okey, soalan D2, tulis setengah persamaan. Okey, tulis setengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku di elektrod Q. Kita lihat sekejap elektrod Q. Ni kan elektrod Q. Okey, so tadi masa cikgu bagi clue tu, cikgu dah kata, first tentukan sel X ni elektrolisis atau kimia. Yang kedua, tentukan Q ni cathode ke anode. Kan? Okey, so kita tengok kalau cathode, apa proses yang berlaku di cathode? Apa proses yang berlaku di cathode? Penurunan ni cikgu. Penurunan maknanya dia akan terima elektron. Jadi, kalau dekat cathode, kita kena tengok. Ion apa, cation apa yang akan tertarik ke cathode untuk dinyah cas. So tadi Alia kata dekat larutan kuprum 2 sulfat ni ada Cu2+ dan H+. Kenapa cikgu ambil 2 ion ni? Sebab
Okey, cikgu tulis kat sini lah Cu2 plus dan H plus. Kenapa cikgu ambil dua ion ni saja? Sebab cathode mestilah cat ion kan? Cathode mesti cat ion. So macam mana kita nak tentukan ion mana yang akan dipilih? Kita tengok nilai E0. Dekat sini dia tak bagi nilai E0. So kita tahu Cu2 plus berapa dia punya E0 dia. Cuba tengok. Cuba tengok nilai E0. 0.34. Ya, positif 0.34 volt. Kalau H plus, tak payah tengok, dia memang 0.00 volt. So, kalau cathode, kita ambil nilai E0 yang lebih positif. Tengok, cathode ion positif. So, kita pilihlah nilai E0 yang lebih positif. Jadi, yang lebih positif adalah ion kuprum. Okey, so persamaan setengah dia, ion kuprum ni dia akan terima elektron membentuk logam kuprum. Okey, so inilah persamaan setengah dia. Siapa yang betul jawapan ni angkat tangan. Lain? Stiker ni memang ada. Okey, nampak? Ramai dapat. Okey, lagi ada tak yang dapat? Yang tak dapat? Okey. Yang lain faham tak? Yang tak dapat tu faham tak? Okey, cikgu harap faham lah. Okey. So Cu2 plus dia akan terima 2 elektron. Kenapa 2 elektron? Sebab charge ion tu 2 positif. Okey. So sekarang kita lihat pula untuk sel Y. Okey, sel Y nyatakan perubahan tenaga. So sel Y tadi adalah sel kimia. So apa perubahan tenaga dia? Tenaga kimia bertukar menjadi tenaga elektrik. Yes, betul Dania. Tenaga kimia bertukar. Bertukar tu kamu boleh guna anak panah ataupun tulis pun boleh. Okey, tenaga elektrik. Tapi biasa kalau perubahan tenaga kita guna anak panah je. Okey, bagus Dania. Okey, the last question. Apakah pemerhatian yang dijangkakan pada elektrod S? Elektrod S. Elektrod S di sini. Mana? Ini elektrod S. So, elektrod S adalah magnesium iaitu yang bertindak sebagai anode. Okey, so anode magnesium dia akan mendermakan elektron membentuk ion magnesium. So, rasa-rasa apa yang akan berlaku pada magnesium ni? Cikgu, saya cuba Okey. Magnesium tu menipis Ya, pandai. Okey, magnesium menipis. Okey, sekarang kamu faham tak tajuk ni? Kita dah habis dah tajuk elektrolisis, sel kimia dah habis. So, hari apa kita ada kelas lagi satu, hari Jumaat ni cikgu akan masuk tajuk yang seterusnya iaitu tajuk 1.5 iaitu pengekstrakan, belum. Kita ada lagi sikit proses penyaduran dan penulinan logam. Okay, sebab apa saya nak kena habiskan juga bab 1 ni. Kita dah lama sangat bab 1. Lagi satu exam kamu. Okay, exam PS2 nanti. Cikgu buat soalan sampai habis bab 1. Dan cikgu harap kita boleh masuk bab 2 lah sebelum PS2 tu. Sebab cikgu tak nak banyak sangat. Kita ada banyak lagi bab. Kita ada lagi 1, 2, 3, 4 bab lagi. Dan sekarang dah bulan berapa kan? Cikgu takut tak sempat nanti. Okay, so cuti sekolah 2 minggu, cikgu akan buat kelas. Kamu tengok dulu cikgu-cikgu lain akan buat kelas ke tak. Kalau cikgu lain akan buat kelas, kita buat kelas juga. Kita akan tengoklah schedule macam mana. Ataupun kita ikut jadual yang biasa pun boleh. Okay, ada soalan nak tanya tak untuk setakat hari ni? Ada tak soalan nak tanya? Tak ada.
Saya Tak tak ada. ada soalan. Tak ada soalan, semua okey. Okay, so kalau tak ada soalan, cikgu stop sampai sini dulu sementara kamu nak ready untuk next subject. Okay, yang belum isi kehadiran tu tolong isi link cikgu dah bagi